Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد. Jadi insyaAllah tuan-tuan muslimin muslimat yang dihormati Allah subhanahu wa ta'ala, kita sambung lagi pengajian kitab Tanbihul Ghafilin, iaitu diberi nama akan nama kitab ini oleh pengarang kitab Haji Abdullah Anak Abdul Mubin, mazhabnya akan Syafi'i, dan bahawa dijadikan kira-kiranya mukhtasar ini tulisan ikhlas, harapan yang besar pengarang kitab ini supaya Allah beri keikhlasan pada hati-hati dia, dan juga Allah beri kemuliaan serta diberikan nama iaitu Tanbihul Ghafilin bagi kitab yang kita mengaji ini. Dan artinya iaitu mengingatkan bagi orang yang lalai kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man dala 'alal khair kafa'ilihi, yakni maksudnya bermula menunjukkan atas kebajikan itu merasa-rasa pahala berbuat akan dia. Riwayat Bukhari dan Muslim. Baik, jadi berdasarkan pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, pengarang kitab ni letak akan hadis riwayat Bukhari dan Muslim nak beritahu kepada kita bahawa barang siapa yang menunjukkan atas satu-satu kebajikan, sama ada dia buat ataupun tak buat, maka Nabi kata kafa'ilihi, dia akan dapat pahala seperti mana orang yang melakukannya. Contohnya tuan-tuan, kita sebar sesuatu ilmu, sesuatu majlis ilmu, kita tak mari pun kadang-kadang. Tak? Kuliah maghrib, kuliah subuh, majlis tafaqquh fiddin. Dah kita pergi mana? Kita pergi derak mata baru tu. Contohlah masalah. Dan orang yang baca akan sebaran-sebaran, sama ada melalui WhatsApp ataupun dalam internet, dalam Facebook, ada kuliah hari ni, dan orang pergi, dia tak pergi pun, insya-Allah dia akan dapat pahala juga, walaupun dia tak buat akan amalan ataupun kebajikan tersebut.
Dan kalau dia buat, maka lebih besar lagi akan pahala-pahala. Dua dia dapat, pahala yang dia buat dan pahala yang dia menunjukkan ataupun mengajak orang membuat kepada kebajikan. Itu kelebihan dia. Jadi kita tuan-tuan muslimin muslimat yang dihormati Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi berpesan ataupun Nabi menyuruh sangat supaya banyak melakukan kebajikan, banyak melakukan ketaatan, banyak menyuruh akan berbuat taat, berbuat baik. Sebab apa? Walaupun kita kadang-kadang tak mampu buat, tapi kemungkinan ada orang-orang lain yang boleh buat, yang menyebabkan pahala-pahala tersebut masuk juga dalam akaun saham-saham kita. Mudah-mudahan nak dapat pahala ni tak payah lawan, no. Tapi nak ke buat tu yang jadi masalah, yang jadi payahnya. Tak. Jadi bila satu janjian daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tidak dapat tidak, ambillah akan apa nama ni, pekerjaan ataupun janjian-janjian kebajikan-kebajikan pahala yang Allah Taala sediakan bagi orang-orang yang menunjukkan, menyuruh, memberitahu akan segala perkara-perkara kebajikan, nak cari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka adalah kitab hadis ini aku jadikan itu 12 bab, iaitu bab yang pertama pada menyatakan akan seksa orang yang meninggalkan akan sembahyang. Dalam kitab yang pertama ni dia bagi 12 bab. Bab yang pertama seksa al-uqubah, yakni seksa bagi orang yang tarkus salah, meninggalkan sembahyang. Allahu akbar. Dosa besar barang sesiapa yang telah sampai akan mukallaf balirnya, sampai umurnya, tapi tidak melakukan solat lagi, maka dosa dia Allah tak akan ampun selagi mana dia tak taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ingat balik tuan-tuan, zaman-zaman muda kita, zaman-zaman kerja buat kita, zaman-zaman hari tu, ada ke tak masa-masa waktu-waktu yang kita tinggal solat? Bukan solat sunat ni, solat wajib, solat fardu, sama ada 5 waktu ataupun sembahyang Jumaat, dengan alasan malah dan seumpamanya. Jadi kalaulah ada, maka wajib kita taubat akan dosa-dosa tersebut. Allah tak padam, Allah tak rabah. Jadi nak buat lagu mana? Kita taubat akan dosa-dosa tersebut. Jadi insya-Allah bab yang pertama kita akan baca berkenaan dengan seksa orang-orang yang meninggalkan sembahyang. Mudah-mudahan bila dengar akan azab yang disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bagi orang yang tak sembahyang ni, mari berasa gerung, mari berasa takut, mari berasa taksir ya Allah akan azab tersebut. Walaupun pernah satu ketika kita pernah melakukan akan dosa-dosa tersebut. Dan bab yang kedua pada menyatakan seksa orang yang derhaka kepada ibu dan bapanya. Setiap orang ada mak dan ada ayah. Tiap-tiap orang tak kira lah sehebat mana pun kita, lahir daripada perut seorang ibu, rahim seorang ibu. Jadi barang siapa yang buat dosa, buat sesuatu perkara yang menyebabkan Allah hukumkan sebagai derhaka kepada ibu bapa, kita akan tengok lagu mana seksa-seksa orang-orang tersebut. Dan bab yang ketiga pada menyatakan seksa orang yang minum khamar, minum arak ataupun minum tuak. Tuak tempat kita ni bulan puasa lah kuna. Bukan tuak tu. Bulan puasa banyak nak buka puasa dengan tuak kadang-kadang. Jadi hak lagu mana ni? Hak ni hak yang menghilangkan kewarasan akal fikiran. Bukan arak, bukan tuak saja, bahkan termasuk juga akan jenis-jenis perkara-perkara yang kita ambil, yang kita buat, yang menyebabkan hilang kewarasan akal fikiran. Contoh dadah, contoh pil kuda, contoh apa nama ni, isak gas dan seumpamanya, banyak lagi lah. Tu semua termasuk dalam
dosa-dosa belaka tu. Dan bab yang keempat, pada menyatakan seksa orang yang berbuat berzina, laki-laki perempuan. Dan yang kelima, pada menyatakan seksa orang yang berliwat sama jantina, ataupun sama laki-laki. Kalau laki-laki panggil liwat, kalau perempuan panggil apa dia? Sama-sama jenis. Lesbian, LGBT, golongan ni lah ni. Sama-sama jenis. Ada kau lagu tu tak ada. Zaman Nabi Lut pun ada dah. Tak. Dah zaman kita ni lagi ada je. Zaman kita, zaman umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni terkumpul belaka dosa-dosa zaman-zaman dulu buat. Hak minum arak, hak berzina, hak berjudi, hak bermain sama-sama sejenis, laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan, macam-macam jenis terkumpul belaka di umat zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma Allah tak hantar lagi bala hak besar-besar seperti mana bala yang Allah hantar, musibah yang Allah hantar kepada umat-umat zaman nabi-nabi yang sebelum ini yang buat mungkar, buat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah hantar lalu, nescaya akan habis semua sekali dah. Tapi Allah tak hantar lagi musibah-musibah hak besar. Dalam waktu yang sama atas dah sikit-sikit sebanyaknya, tapi ada lagi musibah hak besar-besar hak yang Allah Taala tak hantar lagi. Sebab apa? Kerana masih ada lagi benteng-benteng majlis-majlis ilmu, kuliah-kuliah ilmu yang mengangkat akan bala-bala, yang mengangkat akan musibah-musibah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok kalau tempat berlaku tsunami, berlaku perkara-perkara hak yang besar-besar, musibah hak besar-besar. Tengok lagu mana kehidupan masyarakat mereka. Walaupun Islam, mereka tinggalkan akan ajaran Islam. Mereka tinggalkan akan sunnah-sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tak pelik sikit abuk pun kalaulah Allah Taala hantar bala gitu pada mereka. Bahkan kita kalau nak kesian kepada dia, takut-takut masuk dalam kalangan orang-orang yang termasuk dalam kalangan orang yang zalim pula. Sebab apa? Berasa nyanyo ke dia ni. Sebab apa nyanyo? Sebab kena tsunami. Sebab apa nyanyo? Sebab pakak-pakak mati. Kena air air laut, air ombak dan semua seumpamanya. Kena gempa bumi, tanah runtuh dan seumpamanya. Kita ibaratkan macam tak setuju pula dengan hak Allah Ta'ala buat tu. Padahal Allah hantar sesuatu musibah, satu ujian itu, tak kira lah kalau kena kepada siapa-siapa pun atas qadar amalan masing-masing. Kalau kena pada orang baik, insya-Allah akan jadi pahala, insya-Allah akan jadi perkara-perkara hak molek. Kalau kena pada orang hak jahat-jahat, insya-Allah akan jadi balasan azab kepada mereka. Begitu je lah. Sama juga kalau Allah Ta'ala hantar kepada kita semua sekali ni, hak mari masjid ke, hak tak mari masjid ke, hak mari sembahyang Jumaat ke, hak tak mari sembahyang Jumaat ke, hak mari dengar majlis ilmu ke, tak mari dengar majlis ilmu ke. Kalau Allah Ta'ala nak hantar bala dalam kampung kita ni, semua akan kena. Tak ada ni rumah Tok Imam tak kena. Sebab apa? Tok Imam ni tiap waktu mari sama masjid. Dia lekok dulu. Tak. Kalau marilah banjir besar, marilah gempa bumi, marilah musibah besar-besar, pakak kena berlaku. Tak kira baik ataupun jahat, semuanya Allah Ta'ala perkenakan berlaku. Cuma hak beza dari segi penerimaan. Atas orang baik lagu mana, atas orang hak jahat hak lagu mana. Jadi semua maksiat-maksiat ni yang disebut dalam kitab ni seksa-seksa lagu ni berlaku pada zaman-zaman Nabi hak terdahulu dan juga pada zaman-zaman hak mutakhirin hari ni akan berlaku. Jadi diberi peringatan awal-awal. Dan bab yang keenam, pada menyatakan seksa orang-orang yang makan akan riba. Maka riba, rasuah. Makan haram laku ni.
Buat amal, buat ibadat Allah Ta'ala tak terima. Main projek, nak dapat projek payah. Kalau main tulus ikhlas lagu tu, main kok bawah. Main kok tak kira lah kok mana pun. Ada unsur riba, Allah Ta'ala masukkan belaka. Hak beri riba, hak terima riba, semua masuk dalam neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi ramai nak dapat projek, nak dapat 1 endeng, 2 endeng, 3 endeng. Allahu Akbar. Ramai nak kadang-kadang. Sebab apa? Dia nampak matlamat akan nak dapat projek tersebut, tapi jalan hak yang nak dapat tu, jalan yang Allah Ta'ala marah, Allah Ta'ala murka. Tak boleh. Kok mana pun. Dan bab yang ketujuh, pada menyatakan seksa orang yang menangis, berbunyi, berbiji sabak, yakni orang yang mengarung bila berlaku kematian, maka ibaratkan kita tak reda atas kematian orang yang kita kasih, orang yang kita sayang. Menaung juga, duk pegang kepada jenazah, duk kocok ke dia. Siapa kan apa nama ni? Ibarat kita tak reda, Allah Ta'ala ambil nyawa dia. Mati suami, mati isteri dan seumpamanya. Ini tak boleh. Kalau sekadar menangis, mengalir air mata, tak ada masalah. Sebab apa? Sebab bila kita hilang sesuatu yang kita kasih, Allah Ta'ala beri fitrah dalam hati-hati kita ni berasa sedih. Tok lelaki mati akan isterinya, berasa sedih. Sebab apa? Khidmat dia banyak sepanjang kehidupan kita. Mari berasa sedih, ke mari berasa suka? Mari suka ustaz, boleh bini lain pula. Kok mana pun mari sedih juga. Kita kematian anak, hatta baginda Nabi SAW, Nabi sendiri kematian anak dia Ibrahim, menitik air mata. Rasulullah nitik air mata. Sebab apa? Sedih hilang orang yang dia kasih. Dah kita ni sama telah lagi. Cuma hak yang disebut di sini ada azab, ada balasan bagi orang yang tak reda atas satu-satu perkara, atas satu-satu kematian yang berlaku. Ibarat dia tak reda, Allah Ta'ala ambil akan nyawa orang yang dia sayang tersebut. Jadi tak boleh tuan-tuan. Dan bab yang ke-8, pada menyatakan seksa orang yang tiada bayar zakat, tak bayar zakat. Dapat harta banyak, dapat duit banyak, dapat perniagaan berkembang besar dan seumpamanya, tapi zakat tak buat keluar. Sebab apa? Aku cari kan, bukan orang lain cari. Hak ni esok ada balasan dia, Allah Ta'ala sediakan. Dan bab yang ke-9, pada menyatakan seksa orang yang membunuh sesama Islam dengan tiada sebenarnya. Dan bab yang ke-10, pada menyatakan seksa hak perempuan atas suaminya. Wanita, isteri tak beri hak atas suami dia. Dan bab yang ke-11, pada menyatakan huru-hara akan berlakunya hari kiamat. Dan bab yang ke-12, pada menyatakan syurga dan isinya, perangai ahli-ahli syurga. Ini 12 bab dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Jadi insya-Allah malam ni kita masuk al-babul ula, bab yang pertama, fi uqubati tarkus salah. Bab yang pertama pada menyatakan akan azab seksa orang-orang yang meninggalkan solat. Bermula bab yang pertama pada menyatakan seksa orang-orang yang meninggalkan sembahyang itu. Qala Allah Ta'ala wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Telah berfirman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dirikan olehmu akan sembahyang dan berikan olehmu akan zakat, dan demikian itu agama yang sebenarnya. Baik. Jadi bab pertama ni balasan azab seksa bagi orang yang meninggalkan solat. Jadi orang yang meninggalkan solat ni tuan-tuan, solat merupakan ibadat yang paling utama, ibadat yang paling asas. Sebab apa? Sebab dia hubungan antara seorang makhluk dengan Khalik, dengan pencipta dia. Kalau tak semayang, putus hubungan dengan siapa? Dengan pemilik dia. Siapa dia? Allah. Kalau tak semayang,
tak solat ni, putus hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Segala amalan Allah tak terima. Buat baik banyak mana pun, tapi kerana tak solat atas perkara tak semayang, segala amalan-amalan lain Allah Ta'ala tak terima. Sedekah Allah tak terima, puasa Allah tak terima, zakat Allah tak terima, pergi haji, pergi umrah Allah tak terima. Tak terima belaka? Ya, tak terima belaka. Tergantung akan amalan-amalan tersebut. Sebab apa? Kerana solat yang merupakan asas kepada ibadat, dia tak buat. Jadi orang tak solat, musuh nombor satu Allah Subhanahu wa taala. Musuh nombor satu para nabi, para anbiya. Musuh nombor satu orang-orang soleh, orang-orang beriman, orang mukmin. Jadi kita orang tak semayang ni, kita buat saing pula. Orang tak semayang, kita buat bini. Orang tak semayang, kita buat suami, buat tok lelaki. Orang tak semayang, kita buat natu pula undang-undang. Padahal dia musuh Allah. Pak mazhab. Mazhab Abu Hanifah, mazhab Maliki, mazhab Hambali, mazhab Syafi'i. Kesemua pak-pak mazhab ni sepakat mengatakan bahawa orang yang tak semayang, orang tak solat, jenayah besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hukum dia mandatari, pancung sampai mati. Melainkan dalam mazhab Syafi'i diberi akan tempoh masa, disuruh taubat, suruh balik kepada Allah Subhanahu wa taala dulu. Tidak terima juga ataupun tak makan juga akan nasihat-nasihat, maka hukum dia mandatari, pancung sampai mati. Sampai mati, mati. Dah ada tak lening diberi hukuman pancung sampai mati? Tak ada. Sebab apa? Sebab tak tertegak akan hukum-hukum Islam, hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Kalau hukum rogo, hukum bunuh ada lah. Hukum makan rasuah tu pun tak akak nak cari bukti, tak akak nak kehe, cari bukti hak ni lipat, hak ni lepas tu lipat, hak ni lipat, macam-macam kau payah hak ni. Tapi nak ayat besarnya dosa orang meninggalkan semayang ni tuan-tuan, besar dia menjadi musuh Allah, musuh nombor satu Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia dengan iblis dengan syaitan, lebih berat daripada iblis dengan syaitan lagi. Iblis dengan syaitan sekali je dia tak taat pada Allah. Bila Allah Taala suruh sujud kepada Nabi Adam alaihi salam, wa idh qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Sekali ya. Nah, Allah Taala perintah kepada malaikat sujud pada Nabi Adam. Nah, malaikat sujud. Sujud bukan sujud seperti sujud penyembahan dak, sujud sebagai hormat. Tapi bila sampai pada iblis, Allah Taala perintah dia tidak sujud kepada Nabi Adam alaihi salam, illa iblis. Sebab apa? Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Kerana ada sifat kesombongan, sifat dia besar, sifat dia takabbur. Kerana tu Allah Taala hukumkan, Allah Taala halau iblis, laknatullah. Kerana satu arahan, kerana satu suruhan, Allah Ta'ala halau iblis. Tu iblis soalnya dia kalau tak semayang bang ni, Allah Ta'ala perintah 5 waktu sehari semalam. Kena molek subuh tak semayang, kena molek zuhur tak semayang, kena molek asar tak semayang, maghrib tak semayang, isyak tak semayang. 5 waktu. Jahat pada iblis lagi ni. Tapi jahat pada iblis pun orang buat natu, jahat pada iblis pun orang buat tok lelaki. Minta maaf ni. Kena sebut, kena royak. Kalau tidak, tak kira lah ustaz, semaya bang kau tak semaya bang kau, asalkan boleh jaga anak kawan, asalkan boleh jaga anak aku, asalkan boleh bui pitih aku boleh-boleh.
Padahal dia musuh Allah, dia musuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada seorang dalam rumah kita, tuan-tuan, jenis tak semayang bang ni, tak ada barakah. Kita comellah kedah ayah ataupun suami, comellah semayang cukup jaganya. Isteri pula dididik dengan agama, anak-anak pun sama. Ada hak jadi ustaz, ada hak jadi ustazah, ada hak yang jadi orang baik-baik lah. Tapi tiba-tiba masuk natu seorang hak tak semayang, Allahu Akbar, jadi suwe. Suwe kau. Bismillah. Jadi tak ada keberkatan dalam keluarga tu. Sebab apa? Ada seekor je. Hak tak semayang bang. Allah. Punuh keluarga tu. Allahu Akbar. Bak kena tegah ni bak semayang. Hak lain boleh kira lagi. Bak semayang, tak ada dia, tertolak semua. Kita, sebab tu ada ulama yang menghukumkan, kita beri anak dara kita pada seseorang yang tak semayang, tak solat, iaitu beri kepada bakal suami dia yang tak semayang, tak solat. Hukum dia berdosa seorang ayah berikan anak perempuan dia kepada seorang lelaki yang memutuskan hubungan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Hukum dia berdosa ayah tu. Dosa kat mana? Dosa kita beri anak kita pada orang hak tak solat, tak semayang. Sebab apa? Sebab ibaratkan kita beri pada seseorang yang Allah Ta'ala dia tak taat, Allah Ta'ala dia tak jaga. Kalaulah semayang bang pun dia tak mampu nak jaga, lagu mana dia nak jaga anak-anak dara kita ni? Lagu mana dia nak jaga? Tak boleh nak jaga. Bukan we makan kedarah saja. Kalau we makan kedarah saja, tak pek, tak car, Cina keling, boleh bui. Kambing lembu pun sama boleh bui. Dak ni agama hak besar sekali, tuan-tuan. Hak paling besar agama. Hak semayang, hak solat tu. Jadi hak tu tiang merupakan dalam agama kita. Tak ada hak ni punah ranah habis. Tak ada keberkatan. Amalan pun Allah Ta'ala tak timur. Allahu Akbar. Besar dosa orang yang tak solat, tak semayang. Tak ada keberkatan kita duduk dengan dia. Saing dengan dia tak ada berkat. Buat satu majlis. Buat satu majlis. Kita buat satu majlis. Comel dah ni. Majlis apa? Majlis tahlil. Majlis mayajak. Majlis apa nama ni, keramaian. Kita buat makan-makan. Buat majlis, buat tahlil seumpamanya buat rumah kita. Ajak orang masjid, ajak juga orang-orang kampungnya. Mari hak tak semayang bang, punah majlis tu. Tak ada pahala. Sebab apa? Mari seko aja. Hak jenis tak semayang bang, dia tak pergi sejid. Awal pada tak imam siapa? Kena molek gula ayat ke dia dulu. Tinggal kata imam ni tulis-tulis tekak-tekak kaki-kaki ya. Hak dia poho lah, dada lah. Tek dia dulu. Mari hening. Allah, tak ada barakah. Dah tak kata panggil ustaz duduk depan rumah. Tak kata panggil duduk belakang rumah. Anak-anak kita. Malu mata juga lu tak panggil. Jadi panggillah juga. Tapi nak royak, ada ulama sebut tak ada keberkatan. Buat majlis tu berjalan seperskala. Tak jalan seperti biasa. Pas kawas habis. Lauk gula air tak ada masalah tu. Cuma barakah akan majlis tu tak ada, tuan-tuan. Berkat dia. Berkat kita nak ni. Berkat. Hidup berkat, umur berkat. Gapo-gapo kita buat semua nak berkat. Berkat ni apa dia? Allah Ta'ala beri kebajikan pada satu perkara yang kita buat. Satu tak ada keberkatan ada dia. Dah tak boleh saing ustaz sama dia. Boleh saing atas niat nak dakwah dia. Tak apa.
Bahkan ulama kata nak pergi makan minum ke darah dia pun haram, dosa. Allah, berat ni waktu semayang bang ni. Nak pergi makan minum ke dia, tak boleh. Sehingga kan ada disebut dalam kitab-kitab, kalau adalah dua golongan yang memerlukan segelas air ni ataupun sebotol air, secawan air, seekor anjing liar yang hitam, anjing jahat dah tu, seekor lagi manusia hanya tak semayang bang. Jadi dua-dua memerlukan. Nak kita tengok ni nak mapuh diri dah dua-dua ni. Deh, jelek dah lidah-lidah. Ni nak akan air, binatang ni, anjing ni nak air juga. Manusia tak semayang bang ni pun nak juga. Jadi dalam kitab sebut, ulama-ulama sebut lebih afdal, lebih ula lagi, lebih utama lagi, lebih aula lagi, lebih utama lagi beri minum kepada siapa? Pada anjing hitam tersebut. Dah ni hak tak semayang bang ni, lak mapu gerah gitu. Kalau lah ada air ni segelas saja, kalau banyak boleh kira lagi. Tak. Kalau ada segelasnya, lebih utama beri minum pada seekor anjing hitam tersebut. Nyawa dia lagi utama. Padahal anjing tu dah bila masuk Islam tak tahu, tak ada. Kalau ikutkannya, tapi nak ayatnya Allahu Akbar tuan-tuan, akan apa nama ni, balasan ataupun azab ataupun kedudukan orang yang tak solat, orang tak semayang ni. Hak masuk Islam, hak kafir ni memang suku kira dah, tertolak dah. Hak yang telah masuk dalam syarikat Islam, mengucap dua kalimah syahadah. Koko mana pun. Sebab itulah orang hak yang baru masuk Islam dipanggil sebagai apa nama ni, mu'allaf. Koko mana pun, dia pandai ke tak pandai semayang kok, kena semayang juga koko mana pun. Kena semayang juga. Dan ustaz tak sunat lagi ni, tak kira sunat tak sunat lagi pun, masuk waktu semayang dulu. Tak pandai ikut hak yang orang semayang tersebut. Kau tu kok mana pun. Allahu Akbar, berat ni. Dalam majlis kita buat, kalau suami isteri tak semayang, ada ulama mengatakan ibaratkan kalau duduk serumah tu ibarat duduk sekelamin pasangan khinzir, pasangan babi. Kalau suami semayang, isteri tak semayang. Kalau bersama suami dan isteri, ibaratkan suami bersama bersetubuh dengan seekor babi, seekor khinzir. Sebab apa? Sebab isteri tak semayang. Tak semayang kerana uzur, tak apalah. Ni tak semayang kerana malah dia. Kalau suami tak semayang, isteri semayang. Tak, isteri semayang, suami tak semayang. Dan moga ayah kita beri tok lelaki nikahkan kita ni pada seorang lelaki yang tak semayang. Ibaratkan isteri dia bersama, merelakan dia ni bersama dengan seekor bapak khinzir. Allahu Akbar. Berat tapi lah ni kita tak nampak. Tak nampak lah ni nya. Nampak tok lelaki kita. Jadi besar dosa tak semayang ni. Jangan buat main-main. Allah Ta'ala tak ampun kalau dia tak taubat pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi Allah suruh dalam Al-Quranul Karim, Allah perintah, aqimus salah wa yuqimus salah wa yu'tuz zakah wa zalika dinul qayyimah. Allah perintah tunaikanlah solat dan bayar diri tunaikanlah bayar zakat. Sebab apa berekeh dua ni? Banyak ayat-ayat Al-Quran dua ni, aqimus salah wa atuz zakah, ada pertalian dalam satu ayat ni. Jadi kena ingat tuan-tuan, orang semayang kalau tak bayar zakat dosa juga. Kalau orang zakat saja tak semayang berdosa juga. Jadi amalan-amalan hak yang kita buat ni, kok mana pun hak Allah Ta'ala perintah, hak Nabi SAW ajar, kena buat kok mana pun. Jangan siapa tak mari ikhlas lagi ustaz ni, biar ikhlas agak semayang barulah kita boleh semayang. Tak, semayang ni bukan tak ikhlas tak ikhlas. Kalau nak ikhlas
Sampai ke mati tak ikhlas kita ni. Deh. Sampai ke mati tak ikhlas kalau kira nak sembahyang, nak buat satu ibadat. Tapi kerana apa? Tapi kerana suatu kewajipan yang Allah Ta'ala perintahkan kepada kita, kepada umat baginda Nabi SAW. Kerana Allah mewajibkan. Kalau Allah tak wajib, tak payah sembahyang kita. Sembahyang ni Allah wajib atas dunia je. Daripada masyarakat masuk syurga, masuk neraka esok-esok, masuk syurga, tak ada sembahyang. Tak ada sembahyang dah, tak ada dah. Puasa tak ada dah. Berzikir pun tak ada dah. Tak ada amalan-amalan dah. Hak dibayar dalam syurga, semua Allah beri akan ganjaran-ganjaran, kenikmatan, kesukaan. Nak buat ibadat tak ada dah. Melainkan sekali minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala, minta nak sujud sekali. Atas apa? Atas kerahmatan terlampau banyak nikmat yang Allah Taala beri. Minta dengan Allah Ta'ala, berasa rindu nak sujud. Nabi SAW sujud. Lama Nabi sujud. Diikuti dengan umat-umat dia. Sebab apa? Waktu tu tak ada dah ibadat-ibadat, tidak dikira dah. Jadi atas dunia ni yang dikira akan ibadat-ibadat. Sebab tu jangan bermalas-malasan. Jangan mudah-mudah nak tinggal suatu kewajipan yang Allah Ta'ala perintahkan kepada kita. Hak nombor satu sembahyang. Hak tu hak paling utama dalam kehidupan kita. Kehidupan sebagai seorang Islam. Kalau nak cari pekerja, tanya sembahyang dulu. Tapi jaranglah majikan-majikan nak tanyanya. Sembahyang ke tak? Tak berlagu angin benar aku. Jarang hak nak tanya. Nak kerja boleh. Semua sembahyang ke tak? Sembahyang cukup tak? Kalau masuk atas sembahyang dalam syarikat kita, dalam perniagaan kita, dalam bisnes kita, rezeki hak yang dapat tak ada barakah. Sungguh kata ni. Dan banyak ustaz yang boleh ni. Sebab kita ambil dia ni tenaga pakar ni. Tapi sembahyang bang tak sembahyang. Walaupun banyak, tak ada keberkatan. Tak ada berkat lagu mana? Tak ada berkat dalam bisnes kita. Walaupun banyak, tapi tak boleh nak bawa, tak boleh nak mendekatkan kita sendiri pun dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Anak-anak buah sama telah lagi. Kalulah ada hak yang tak solat, hak yang tak sembahyang. Allahu Akbar. Kalau nak ambil pekerja, tanya sembahyang bang. Kalau nak ambil natu, tanya sembahyang bang. Takkan nak tanya lagu tu ustaz. Jatuh air pula. Jangan tanya dia. Tanyalah saing-saing dia. Main balasah mana, main sejik mana, nak jadi menatu aku ni. Dah. Sebelum kita lepas anak dara kita, sungguh. Kalau tidak kak, menyesal tak sudah. Tak apa, tak ia kodok dah tu. Tak sembahyang bang tu dia. Ia kodok dah tu. Ia gati dah tu bila-bila. Dah, hak penting kerja ni 5,500 sebulan ni. Boleh lah awak makan-makan anak. Boleh lah hola-hola ke kita tua ni 300 tak apa. Dah sebulan. Tak padai. Sungguh tak padai. Hak ia boleh pun tak berkat dah. Iwi kita. Dah. Kita ni walaupun hak tak lebar dah. Dah. Makan hak tak ada keberkatan, gelap perut juga. Hasil-hasil dia. Allahu Akbar. Jadi besarnya balasan orang tak sembahyang ni, besar sungguh. Orang tak solat ni. Dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermula sembahyang itu tiang agama. Barang siapa yang mendirikan akan dia, maka senya mendirikan akan agamanya. Dan barang siapa meninggalkan akan dia, maka merasa-rasa ia akan meruntuhkan akan agamanya. Nabi kata as-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamad-din, wa man hadamaha faqad hadamad-din. Solat tiang agama. Tak ada solat, tak ada tiang. Tak ada tiang, utuh.
Kalau rumah kita tiang tak ada, dinding ada, nelo-nelo ada, tikar ada, pintu ada, tapi tiang tak ada. The elder ni ustaz orang tawak tiang dah rumah. Pakai tanah lagu tu ya. Ada tiang juga. Tak. Konkrit tiang juga. Jadi kalau tiang tak ada, hanya ada nelo, ada dinding. Ada apa nama ni pintu ya. Tak, lagu mana rumah? Tak sempurna, utuh lah jawab dia. Zakat ada, sedekah ada, puasa ada. Tak. Apa nama ni? Derma ada. Tapi hak asas dia tak ada. Hak paling besar sekali, iaitu solat tak ada. Tak pakai belakang. Tak comel belakang akan amalan-amalan tersebut. Macam budak-budak ataupun orang bulan-bulan puasa. Puasa tu gak siapa nak mampu diri orang kata. Tak makan, tak minum, tapi time waktu semayang tok bila azan, Allahu akbar, Allahu akbar. Zuhur siapa kerasa tak semayang. Tak semayang. Dah puasa dia tu lagu mana? Puasa dia tu dapat tak pahala? Puasa dia tu sah ke tak? Puasa selagi mana tidak melakukan perkara-perkara hak batalkan puasa, sah akan puasanya. Dah dapat pahala tak? Nehihe, tak ada pahala sikit abuk pun. Sebab apa? Kerana semayang tu tak ada. Jadi hanya lapar dan dahaga semata-mata. Allah, ramai benar. Ramai benar. Hak tak solat, hak tak semayang bang. Puasa. Sebab apa? Malu. Malu ke siapa? Malu ke tok tua. Kalau duduk mah tok tua. Malu pada saing-saing, tapi tak semayang, tak solat, tak semayang. Kalau mu malah semayang sunat, tak apa lagi. Tapi hak fardu ni tak ada kompromi, tuan-tuan. Tak ada apa nama ni tolak ansur. Melainkan ada satu keadaan yang darurat. Tak apa, tu pun tak boleh tinggal. Nabi tak aja tinggal semayang. Nabi tak pernah hajar tinggal semayang. Tinggal ada keadaan sengaja. Nabi aja tinggal ustaz tu Nabi qada semayang. Hak tu tertinggal tanpa sengaja, tak sengaja. Bila tak sengaja, Nabi qada, Nabi ganti balik. Kerana tertidur. Tak. Kerana tertidur, tak apa. Tak sedar, tak khabar. Dalam hadis sebut kan, 3 raf'ul kalam, diangkat akan tiga apa nama ni? 3 perkara. Tidak dicatat akan dosa-dosanya. Siapa dia? Yang pertama, budak-budak. Budak-budak sehingga dia balik. Dia buat dosa, dia curi orang motel orang. Dia curi apa nama tak kira lah. Dia buat dosa apa-apa budak-budak. Tak ditulis akan dosanya. Yang kedua, orang yang tidur sehingga jaga dia. Tidur buat dosa gawa. Tidur. Siapa tak solat, siapa tak semayang, maka tidak ditulis akan dosanya. Dan yang ketiga, orang yang gila sehingga dia sedar, sehingga dia khabar, sehingga dia sembuh daripada penyakit gila tu. Orang gila buat kira apa dengan dia? Tidak ditulis akan dosa-dosa dia. Jadi 3 perkara ni. Kalau tinggal secara tidak sengaja. Kalau sengaja berdosa. Renung balik, ingat balik. Pernah tak aku zaman-zaman hari tu tinggal semayang, zaman sekolah menengah. Tak? Zaman ngaji dulu, zaman kerja rumah batu dulu, zaman kerja Singapura dulu. Pernah tak duk nengung balik. Rajin. Nak taubat tuan-tuan. Bulan ni jadi haji dah kita. Bulan ni apa nama ni? Jadi apa nama ni orang baik dah. Jadi AJK masjid dah. Jadi orang soleh dah ni. Tapi mu tak ingat dosa hak lama-lama. Kita ni tuan-tuan tak ingat dosa hak lama-lama. Syaitan, iblis, dia menyeronokkan. Dia menyeronokkan kita dengan amalan-amalan kita hak kita boleh buat hari ni, sehingga kita tak sedar, sehingga kita lupa akan dosa hak lama-lama. Itu menunjukkan
apa nama ni, iblis dan syaitan ni dia jaya tipu daya akan kita. Ni kita lazat seronok, sembahyang tak tinggal dah, jemaah tak tinggal dah, ada orang ngajar kita duduk dalam majlis ilmu, tapi ingat balik dosa hak zaman-zaman hari tu. Orang tina, orang puai, zaman-zaman dia anak dara hari tu. Zaman duduk apa nama ni, kita hari tu duduk gawe, duduk di Bukit Keluar, Patah Bukit Keluar hari tu. Oh, siapa masuk waktu sewaktu tak sembahyang. Jadi besar akan dosa-dosa tersebut, kena taubat balik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Taubat lagu mana? Minta ampun pada Allah, menyesal sungguh, mari berasa gerung, berasa takut dosa hak kita buat tu. Kalulah tak mari berasa gerung, suka pula. Ingat tak? Kecek dengan bini kita. Pergi Bukit Keluar gitu. Tak ingat kau masa kita muda-muda gitu belum nikah tu minum apa nama air segelas ni sestera ni. Tak ingat kau gitu. Dak. Siapa masuk waktu tak semaya kita. Duk ngilak laki bini dua orang. Jawab dia. Hak tu tak taubat lagi tu. Suka dengan dosa maksiat bila ingat balik-balik. Dah hak lagu mana taubat ni? Hak taubat ni bila kita ingat satu-satu dosa tu, mari berasa takut, mari berasa sedih, mari berasa ya Allah, minta ampun padamu ya Allah. Mari berasa ya Allah, kalau minta ampun ya Allah, alangkah ruginya aku ya Allah, seksanya aku ya Allah. Mari berasa takut dan takut nak kembali nak buat lagi. Bila takut kembali nak buat lagi, kita akan mari berasa nak ganti, nak taubat, nak apa nama ni, qada balik akan dosa sembahyang solat-solat yang pernah kita tinggalkan. Allahu akbar. Banyak ustaz ni, tak kira banyak pun. Buat sakat-sakat mampu. Dak banyak ni berapa tahun? 15 tahun. Tak kira. Buat sekadar kita mampu. Dak tak mampu tu, hak yang kita tak agak tu, mudah-mudahan atas taubat kita Allah Taala ampun. Hak yang pentingnya taubat. Hak kita qada kita ganti tu belum tentu lagi Allah Taala terima. Tapi hak yang naknya sini, hak taubat hak paling besar tu. Kalau taubat, kalau taubat Allah Taala terima, mujubna dah kita baru. Takut-takutnya kita qada saja tapi tak takut akan dosa tersebut. Hak tu yang kita bimbang, tuan-tuan muslimin muslimat yang dihormati Allah SWT. Jadi orang yang tinggal sembahyang, dia tak ada agama, dia meruntuhkan agama dia. Dia meruntuhkan agama dia. Bila agama runtuh, tak boleh buat kira lah dengan hal lagu ni. Orang tak sembahyang ni Allah kira sebagai fasik. Fasik sentiasa berdosa. Orang fasik ni, orang tak sembahyang. Orang fasik tak dapat hidayah Allah. Orang fasik tertegah akan hidayah. Orang fasik tidak diterima akan percakapan dia. Allahu akbar. Termasuklah orang hak tak sembahyang dikira sebagai fasik. Siapa dia yang kira fasik? Siapa dia yang berinya? Allah Taala yang beri gelaran fasik tersebut. Isyak dah ke? Ngatuk mata belakang dah tu. Duk. Jadi cari stesen kita ni kat mana? Meruntuhkan akan agama dia. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma bainal muslim wal munafiq illa tarkus salah fa in tarakaha jahidan liwujubiha kana kafiran. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah akan datang tuan-tuan kita sambung lagi kuliah atau pengajian kita ni. Wallahu taala a'lam. Boleh berhenti kau ni? Boleh dah. Lama-lama cemuh juga. Kau ada makan? Ada makan kau? Ada. Rumah masing-masing lah. Kalau ada makan. InsyaAllah tuan-tuan. Kau ada soalan tak? Ada tak? Tutup Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana zalamna anfusana
وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.